Ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدني علما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نور بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمستضعفين والمستضعفات في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم قوي عزائمهم. اللهم صبرهم على مصيبتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. Yang saya muliakan Tuan Nazir Timbalan, Nazir barisan imam yang saya muliakan, barisan Bilal yang saya muliakan, dan seterusnya barisan jawatankuasa masjid yang saya muliakan, seterusnya hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Pertama kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita telah dikurniakan oleh Allah kejayaan selama ini dalam mengurus musibah-musibah yang Allah timpa kepada kita. Ya, banyak musibah-musibah yang Allah kena kepada kita, ahli keluarga kita, umat Islam, masyarakat kita. Alhamdulillah selama ini ada yang berjaya mengurusnya. Mudah-mudahan mendapat
ganjaran Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersyukur juga bahawa sehingga masa ini kita khususnya berada dalam majlis kita ini, belum lagi Allah takdirkan menimpa ujian pada kita dengan ujian-ujian yang tidak mampu, ataupun ujian-ujian berat yang mungkin tak tahu mampu ke tidak mampu, ya, kita nak urusnya. Kita syukur tidak ada. Untuk majlis kita ini tidak ada, tetapi saya percaya di sekitar masyarakat kita, di sekitar kampung kita, halaman kita, taman kita, daerah kita, negeri kita, negara kita, dan negara umat Islam di mana-mana juga, terdapat di kalangan mereka yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Ada, memang ada. Dan kalau kita menelusuri, menyelidik isu-isu ataupun permasalahan tersebut, kita akan temui banyak ya di kalangan sahabat-sahabat kita yang muslimin dan muslimat yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Ya, banyak ya, kita akan jumpa banyak kalau kita menyelidiki atau merapati dengan mereka-mereka yang mendekati golongan-golongan tersebut, hingga kan kalau kita mendekati dengan golongan dengan pertubuhan NGOs misalnya, dia lapor kepada kita, dia maklum kepada kita, dia beritahu kita bahawa ada di kalangan mereka yang diuji oleh Allah, betapa susahnya mereka, sehingga ada yang menjadikan rumput sebagai makanan, yang menjadikan binatang-binatang yang pada asalnya tidak halal terpaksa mereka makan. Terpaksa menjadikan air yang tak lalu, air yang tak patut diminum, mereka minum. Ya, begitulah ya yang berlaku dalam kehidupan dalam dunia ini. Kita syukur tidak diuji Allah sebegitu. Saya teringat kepada apa yang telah diuji oleh Allah kepada para rasul dan mereka yang bersama dengan para rasul, seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 124, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sadaqallahul azim. Ya, itu Allah cerita. Allah cerita ujian yang Allah uji kepada mereka yang merupakan kekasih Allah, ya, di kalangan para rasul dan mereka-mereka yang bersama para rasul diuji, sehingga terlampau berat ujian, terlampau teruk kesengsaraan, derita dan seumpamanya, mereka berkata, mata nasrullah. Mereka itu siapa? Mata nasrullah. Para rasul berkata bersama
pengikutnya. Mata Nasrullah, bila lagi Allah nak tolong ni? Bila lagi Allah nak tolong? Orang yang begitu hebat, orang yang begitu tinggi imannya, dia akhirnya berkata demikian. Betapa beratnya, teruknya apa yang mereka hadapi. Dan detail kepada kisah tersebut boleh kita tengok tafsirannya dalam ayat tersebut, 214 Al-Baqarah. Itu berlaku di kalangan kekasih Allah, dan di kalangan kita sekarang pun Allah uji juga dengan uji-ujian yang kalau tak semacam itu pun bercerita demikian, sukarnya, sengsaranya dan deritanya. Dan bukan senang untuk menghadapinya. Tak kena tak apa, tak kena yang berat tak apa. Kena yang berat, kalau kita mendekati orang yang kena berat, kita tahu macam mana perasaan mereka, mental mereka menghadapi ujian Allah itu. Ya. Ada di kalangan orang yang berpendidikan agama pun mungkin akan berkata, ya, benda yang terbaru saya diberitahu kalangan sahabat kita, mudah-mudahan Allah mencucuhi rahmatnya kepadanya. Dia diuji oleh Allah dengan kanser limfoma. Sakit kanser limfoma itu kok di antara kanser yang agak sukar. Oleh kerana tak tahan, tak larat menghadapi penyakit tersebut. Dia kata apa? Dia masih muda. Dia kata, Mak, tak ada ubat yang boleh mematikan saya. Ada ubat yang boleh mematikan saya? Saya tak larat lah, tak tahan. Ya. Itu dia antara satu contoh bahawa bukan sukar, bukan mudah, ya, bukan mudah, bukan senang untuk menangani bila mana Allah mengenakan musibah, khususnya musibah yang berat, bukan mudah. Ya. Satu contoh, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, kalau kita baca dalam laporan-laporan pihak-pihak yang berkaitan dengan hal-hal yang sedemikian, kita akan temui macam-macam. Akhirnya jalan keluar yang tidak sihat mereka lakukan macam-macam, ya. Kalau misalnya Covid dulu, saya tengok yang Covid yang betul-betul kemuncak dulu, berapa banyak yang bunuh diri, kan? Banyak bunuh diri, tak tahan dengan ujian Allah. Baik, kita syukur alhamdulillah tak ada, dan kita doakan supaya Allah tak kenakan kita dengan ujian-ujian yang berat begitu. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Nabi ajar kita kena ikutlah. Nabi ajar kita kena ikut. Mudah-mudahan kita dihindari daripada ujian yang berat begitu. Di mana Nabi ajar kita bahawa dalam kitab cara Nabi salat berdasarkan sunnah yang sahih, boleh macam itulah, bukan macam itulah tajuk kitabnya. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali sebelum salam
sorry ya. Sebelum salam, betul ya? Sebelum salam, dia berdoa. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzu min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnati masih dajjal. Apa saya nak relate atau kaitkan ialah dengan kalimah fitnah mahya dan fitnah mamat. Itu Nabi sebut. Nabi amal tu sebelum dia tutup solat, masa yang apa panggil mustajab. Jadi kalau Nabi amalkan doa tersebut, maka kita kenalah bersungguh-sungguh mengambil barakah Nabi. Kita buat juga, kan ikut dia dan doakan itu sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika, kalau seorang lah, Allahumma inni a'udzubika min azab min nar ila akhir doa. Boleh. Saya yakin bahawa tuan-tuan, puan-puan sudah amalkan. Kalau amalkan, kita teruskan dan cuba faham-fahamlah makna dalam kalimah doa tersebut supaya lebih merasai, menghayati dan menjiwai bila mendoakannya. Baik. Malam ini kita sambung lagi buku yang saya baca ini. Saya tidak sangat baca buku, sebab saya baca buku tak faham. Bila saya baca, saya pun tak faham. Kalau saya baca betul tuan-tuan, lagi tak faham. Jadi saya ambil sikit saja, jadi saya terpaksa mencari buku-buku yang lain. Sebab saya buka buku kecil, saya gabung dengan buku lain untuk faham. Kadang-kadang penulisan orang dulu dia macam tu. Kaedah penulisan dia tu, dia begitu lambat. Nak sampai tu lambat, berjalan, jauh dia berjalan. Beliau berkeliling berkelalan baru nak. Susah, lambat. Jadi saya terpaksa baca. Saya kata ini poinnya. Saya kata kena elaborate, kena hurai. Untuk faham kena cari buku lain. Saya terpaksa cari buku lain. Jadi itulah yang terpaksa saya buat. Sebab itu malam ni saya tak bawa buku tu pun. Okay. Kita sambung, iaitu penulis buku itu penulis buku mengatakan bahawa di antara salah satu cara untuk mengubat hati dalam kita berdepani dengan musibah, khususnya musibah besar, hendaklah kita menyelidiki kitabullah dalam perkara yang berkaitan dengan isu tersebut. Kalau isu musibah lah, kita cari. Di sana bila cari kita jumpa, dan akan jumpa formulanya, akan jumpa kaedahnya, tata kelolanya, untuk kita meneruskan kehidupannya supaya lebih sehat dan lebih segar. Okey, Quran saja. Quran ini semua ada. Nah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan Quran. Ma huwa shifa'. Dia syifa. Syifa' ni penyembuh. Penyembuh sakit. Sakit zahir, sakit batin.
Wa rahmatul lil mu'minin. Bukan sekadar sembuh. Kata Allah, dia juga ada rahmahnya, ada barakahnya. Quran. Negara Quran. Jadi kita cuba melihat isu atau permasalahan ini, musibah, kesengsaraan hidup, kesukaran hidup ini. Kita tengok macam mana ulasan Quran terhadapnya. Baik. Saya merujuk kepada satu tesis yang disediakan oleh pelajar universiti untuk mendapat ijazah mengajar Islam lah, di salah satu universiti. Tajuknya ialah, dia kata apa? Tajuknya musibah, satu analisis dalam Quran. Macam tu lebih baik, ya. Analisis dalam Quran. Banyak orang menulis, ya. Saya royak buku ni, tesis ni. Rumusan bertesis ini bila dia buat analisis tentang musibah dan Quran. Dia kata apa? Dalam Quran paling kurang dia tawaduk sikit orang ni. Dia punya apa ni? Dia punya organisasi ni agak tawaduk, sehingga dia kata paling kurang dia tak kata definitely begitu. Dia macam reserve. Dia reserve. Dia takut kalau dia kata sekian-sekian, mungkin ada dia tak jumpa, orang lain jumpa. Dia kata paling kurang, maknanya mungkin lebih. Rumusan dia daripada analisis tu, paling kurang dia kata ada 4 faktor. 4 faktor dalam Quran yang menyebut tentang punca. Lebih pakai punca lah, ya. Kadang-kadang tak tepat juga, tapi susah nak jadi supaya mudah faham. Punca lah. Punca berlakunya musibah. Ada 4. Paling kurang ada 4. Kata dia, mungkin pengkaji lain jumpa 5, 6, 7, itu tak salah, tapi bagi dia jumpa 4 saja. Apa dia? Yang pertama, musibah yang dikenakan oleh Allah kepada makhluknya, yakni manusia. Yang pertama ialah kenapa? Sebab apa? Kenapa? Ialah kerana Allah nak uji orang. Uji, ya. Ya, satu uji. Ada banyak ayat tentang ujian. Banyak ayat tentang ujian ini. Wala nabluwannakum tersebut, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Banyak. Boleh kaji tu. Satu, uji. Yang kedua, musibah yang berlaku ialah kerana Allah memberikan peringatan kepada manusia yang buat salah. Allah memberi peringatan dan Allah menegur manusia yang buat salah, melanggar di perintah dan langgaran Allah. Dia tegur, dia ingatkan. Banyak ayat dalam tu. Kita baca 1-2 ayat malam ni kalau sempat. Termasuk juga para rasul tadi tu. Ada kisah para rasul yang ditegur, ada buat salah dalam perang Uhud, dalam surah Ali Imran ayat 165. Kisah panjang juga mengenai apa? Kisah tawanan perang masa perang Badar.
Ya. Masa perang Badar ada tawanan perang 70 orang musyrikin Quraisy ditawan. Timbul perbincangan, nak buat apa dengan tawanan perang ni? Itu ceritanya. Tersalah langkah, ambil formula yang salah. Allah tegur. Nabi mengambil pandangan siapa? Abu Bakar kata, kita ambil bayaran lah. Dia punya apa? Jizyah ke apa dia? Cukai lah apa? Kita bebaskan lah. Sebab dia ni, di kalangan orang ni, ada pak saudara kita, ada suku kita, ada warga-warga kita bebas je lah. Itu pendapat Abu Bakar. Pendapat Umar kata apa? Tentang tawanan perang tu. Umar kata kita pancung semua sekali. Umar dia keras. Tetapi Nabi mengambil pandangan Abu Bakar. Kurang kena. Ini tegur, ayat ni tegur. Sebab itulah berlakunya kekalahan mengikut tafsiran ahli tafsir, berlaku Allah musibahkan kepada pasukan tentera Uhud. Itu musibah. Ini dalam ayat dalam surah Ali Imran 165. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah manusia ditimpakan musibah kerana hukuman azab. Hukuman Allah dalam bentuk azab Allah. Khususnya kepada siapa? Kepada orang kafir, munafiqin, khususnya. Tiga. Keempat, musibah juga berlaku kerana Allah sayang kepada orang mukmin itu. Orang mukmin itu Allah sayang. Allah nak masuk dia dalam syurga. Ini jenis keempat. Banyak ayat dalam Quran juga. Allah kenakan musibah yang berat-berat. Sebenarnya ayat yang pertama saya baca tadi. Dan surah Al-Baqarah 214 tadi. Itu kekasih Allah. Tetapi musibahnya terlampau berat. Sehingga dia tanya, mata nasrullah? Bila lagi Allah nak tolong kami ni? Tak larat ni. Tak mampu kan? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Sabarlah. Pertolonganku sudah hampir. Pertolonganku hampir dah tak sampai kemenangannya. Okey. Boleh faham dah? Dalam soal musibah ada 4 tadi. Jadi kalau kena kat kita nak hak mana? Kalau kena kat kita nak hak mana? Kalau menimpa kita, hak mana kita nak? Harapnya kita nak ianya dalam bentuk ujian Allah. Ianya dalam bentuk sayang Allah. Bukan bentuk azab Allah. Bukan bentuk hukuman Allah. Bukan bentuk tamparan Allah. Teguran Allah. Peringatan Allah. Okay? Macam nak yang tu. Tindak dua tu. Sama ada ujian ataupun Allah kasih nak masuk kita dalam syurga Allah. Baik. Boleh kita macam tu. Bila kena, kita hibur hati kita begitulah. Ini Allah nak masuk aku dalam syurga ni. Ini Allah nak masuk ke dalam syurga ni. Ujian masuk syurga juga. Sayang pun masuk syurga juga. Allah nak bagi ujian.
baru rasa kekuatan kepada kita. Kita rasa kuat, boleh terima. Tidak mengambil tindakan yang di luar daripada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Berbezanya kita dengan golongan salaf dalam hal menangani musibah. Golongan salaf siapa ya? Di kalangan mereka yang hidup bersama Nabi, orang yang rapat dengan Nabi ya. Bila mereka ditimpa musibah, dia kata apa? Bila mereka ditimpa musibah, contoh ya, Hasan Basri sahabat ke tabi'in? Tabi'in dah? Tabi'in. Hasan Basri satu kali ni orang di kalangan apa ni, penyelidik yang menyelidik berkaitan hal ini, dia ambil apa yang dikatakan oleh Hasan Basri. Kakinya dicucuk duri. Tak berat pun, tapi nak beritahu apa sikap dia bila kena benda macam tu. Kalau benda besar, begitu juga dia akan buat. Bila tertujuk kaki dia kata apa? Dia kata apa? Demi sesungguhnya, dia kata. Demi sesungguhnya wahai duri. Demi sesungguhnya wahai duri. Kamu cucuk kaki aku kerana aku dosa, dia kata. Kerana aku buat dosa, dia kata. Tawaduk dia tu tinggi, tawaduk tu. Orang mengaku salah hebat lah kan. Orang mengaku salah dah hebat, tinggi maqam dia. Aku buat salah, memang patut mencocok kaki aku tu, patut. Dan aku yakin, dia kata, Allah tak buat nyanyi aku. Aku buat nyanyi aku sendiri, dia kata. Contoh. Boleh tak apply? Bukan senang nak apply dah. Nak pakai kepada kita pun senang. Itu dia kalangan ulama besar kan. Itu sikap beliau dalam menangani permasalahan tersebut. Demikian juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar sahabat. Dia juga demikian sifatnya. Sehingga kan apa? Sehingga kan dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Wahai Rasulullah, ajar kepada saya satu doa. Doa supaya mengatakan bahawa musibah yang menimpa dia adalah kerana dosa-dosanya. Lebih kurang macam itulah. Dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar doa itu supaya dia merasakan begitu dalam hidupnya. Dia merasakan bahawa apa-apa yang tak betul dalam kehidupannya salah dia. Jadi disuruh Nabi ajar doa tu. Maka Nabi ajar. Doanya apa bunyi? Nah, doa tu. Nah, ni dah doa dia.
Kata apa? Allahumma inni zalamtu zulman katsira. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi zalim yang sezalim-zalimnya. Banyak berzalim yang aku buat. Sesungguhnya aku telah menzalimkan diriku dengan zalim yang banyak. Gitu dalam macam tu. Zalim ni maknanya buat salah lah. Buat salah lah tu. Zalim diri. Menzalim diri sendiri. Buat salah lah tu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak adalah yang mengampunkan dosa-dosa itu melainkan engkau. Faghfirli, maka ampunlah dosaku ya Allah, maghfiratan 'indik, dengan keampunan di sisi engkau. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Hadis ni muttafaqun alaih. Itu sikap dia. Sikap Abu Bakar dalam hal-hal kehidupan yang bila mana ditimpa oleh kesusahan. Dia meletakkan kesusahan, musibah yang dia tanggung adalah daripada kesilapan dirinya sendiri. Baik. Jadi kita kena ikut macam itulah. Kalau terkena, salah diri kita lah ni. Ada benda yang kita tak kena. Memang banyak pun kita tak kena dalam hidup ni, banyak. Tapi kita tidak muhasabah. Tak muhasabah dia. Kalau kita muhasabah, yang banyak akan jumpa banyak. Buka kitab-kitab yang menjelaskan tentang kemungkinan kesalahan kita yang kita lakukan, yang kita mungkin lakukan, banyak akan jumpa. Mata pun buat salah, tangan buat salah, telinga buat salah, mulut buat salah. Jadi sebab itulah para sahabat meletakkan bahawa apa yang berlaku salah diri sendiri, adalah diri kita sendiri. Baik. Sebab itu kalau kita baca buku Ihya Imam Ghazali, dia bagi dua. Kalau kita tak merasakan kesalahan kita, kadang-kadang kita tak nampak kesalahan kita, iaitu khususnya kesalahan apa? Kesalahan batin tak nampak. Zahir mungkin nampak lah, mungkin mudah sikit nampak. Yang batin, cuba tengok apa huraian Imam Al-Ghazali tentang dosa-dosa batin ikut Imam Al-Ghazali. Banyak tu. Tak pelik lah ya. Tak heran lah kalau kita kadang-kadang berjalan sesepak batu sikit dia. Kadang-kadang berkebun tepi rumah tercangkul kaki. Bukan cangkul tanah, mula-mula cangkul tanah, lepas tu cangkul kaki. Allah uji. Ada benda tak kena tu. Macam-macam. Baik. Jadi malam ni kita baca satu ayat dalam surah Asy-Syura, dan surah Asy-Syura ayat 30 berkait dengan ayat-ayat berkait dengan musibah yang dikaitkan dosa kita. Ayat ni ada 4 ayat. Yang saya cari ada 4 ayat. Satu dalam surah Asy-Syura ayat 30. Kedua ayat
165 Ali Imran, ketiga dalam surah Ar-Rum ayat 41, dan keempat dalam surah Al-Qasas ayat 59. Semua ayat-ayat ini menjelaskan, menegaskan bahawa salah kamu sendiri, bukan salah Allah. Salah diri sendiri. Ayat-ayat ini. Baik. Jadi kalau kita rasa kalau kita tahu dan boleh mengaku bahawa kita memang salah, boleh tahan sikit tak? Menyalah pada menyalahkan syaitan. Telah boleh saya juga. Tak langsung dia tu berkaitlah. Tetapi Allah katakan, kenapa kami ikut dia? Ya. Ya. Sehingga dalam satu kitab Ibnul Qayyim, tajuk bukunya ialah Talbisul Iblis. Ya. Hebatnya tipu daya syaitan. Mana? Dalam buku tersebut semua kena. Saya mula tu saya ingat, mula tu saya duk perasan sendiri fikirlah. Takkan orang kafir, orang munafik ni syaitan suka juga ganggu dia, usik dia dan mengacau dia. Ingat ke tak? Tidak. Semua makhluk, semua manusia, daripada sebesar-besar iman sehingga sebesar-besar kafir, ada berlaku. Dia buat kerja. Jadi Tuan Haji tanya dia, salahlah syaitan. Memang syaitan tersalah lah. Sebab itu dia dijanjikan oleh Allah dengan hukuman akan tiba untuknya tak gitu. Tetapi salah kita ada jugalah. Kerana tak kenal syaitan lah. Kita bagi laluan sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
ilaha illallah. Allah. Terus sambung sikit lagi ya. Sikit dah. Minta izin sikit dah. Kita baca ayat surah Syura ayat 30 saya katakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sadaqallahul azim. Artinya, apa jua yang menimpa kamu musibah, atau bala bencana, maka ia disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan yang salah dan berdosa, dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dosa-dosa kamu. Jelas tak? Jelas tak ayat ni? Apa jua yang menimpa kita, Allah timpa tu kerana dosa. Lepas tu bukan niat-niatnya dosa tu, dia timpa tu. Ya, kita buat dosa, dia timpa. Tapi nak selamatkan kita. Bukan dia nak menyakit sakit. Ya, supaya dosa yang kita buat tu habis di dunia dan tak akan bangkit-bangkit lagi di akhirat. Tak ada dah. Bukan saja, tetapi kalau Tuhan tak buat begitu, dosa itu akan diheret ke akhirat pula. Ada kelebihan tu. Ada kelebihan. Sebab itu berlakunya. Hari ini tersepak batu, esok terjak paku, lusa terkena kaca misalnya. Ya. Dia nak, kerana ada silap, dan dia nak hapuskan silap tu dengan cara begitu, dengan kafarah begitu. Dan kesilapan kita buat tu, macam-macam kesilapan yang kita buat tadi, kita sebutkan tadi bahawa ada dosa zahir, dosa batin yang terlalu banyak tu, ada di antaranya dihapuskan. Wa ya'fu an katsir. Ayat akhir tu, dan wa ya'fur, dan Allah maafkan banyak lagi kesalahan kita, tapi Allah maaf. Tapi tak kena apa? Tak kena apa musibah. Tapi Allah dah maafkan. Kita tak tahulah, tapi Quran beritahu macam tu. Sebenarnya patutnya banyak lagi kena musibah, tapi tak. Wa ya'fu an katsir. Banyak lagi yang Allah maaf dengan kesalahan kita tu. Ayat maaf saja dah. Yang maaf dah atas dunia. Tak kena pun azab. Ya. Kena apa? Kena sabar dan redha begitu. Wa ya'fu an katsir. Jadi semuanya tak berbangkit di akhirat. Hak yang dia dah kenakan azab, tidak kenakan musibah, dah tak tanya dah kesalahan kita buat dulu. Dan yang dia telah ampunkan, yang tak kena musibah tapi dia ampun dah, juga tak ditanya dah di akhirat juga. Itulah keluasan rahmat dan pengampunan Allah Azza wa Jalla. Panjang lagi. Jadi kalau kita nak baca, kesian kepada tuan-tuan dan perempuan dan saya sendiri. Jadi kita sambung di kesempatan akan datang. Sambung ayat ni dan beberapa ayat yang lain. Yang banyak hadis-hadis yang juga mengulas tentang hal ini. Ya, kita baca insya-Allah. Mudah-mudahan dia memberikan kita macam rasa kekuatan, ya. Rasa kekuatan, rasa ada pembelaan
Allah bela kita. Allah bela kita. Yang penting Allah bela kita. Allah nak berikan kita sesuatu yang tinggi, yang besar nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sama di kesempatan yang lain pula insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Minta maaf ada salah dan silap. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.